solat itu didirikan dengan penuh ketepatannya, mendapati rukun, syarat dan sebagainya, dan juga ianya dipersembahkan dengan cara yang terbaik, dengan cara yang berkualiti, dengan cara yang sempurna untuk dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hari ini kita nak sambung akan ikut slide yang ke bawah, slide berkaitan dengan rukun solat. Sebab kita dah bincang pada yang lepas tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan solat, dan pada hari ini insya-Allah kita masuk kepada tajuk, sebab hari itu kita sampai last tajuk kita syarat-syarat sah solat. Sekarang ni kita masuk kepada rukun solat. Itu rukun solat. Baik. Rukun solat ni, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita nak pergi go through satu persatu, sebelum kita nak pergi satu persatu, saya cuba dapatkan satu gambaran dulu supaya kita dapat memahami dengan lebih jelas, iaitu rukun itu apa. Rukun ni, sebenarnya bila kita sebut rukun ni, dia adalah bahagian yang asas bagi sesuatu perkara. Itu rukun, bahagian yang paling asas. Contohnya, sebuah bilik ada dinding. Dinding itu rukun kepada bilik. Jadi maknanya, macam mana dikatakan bilik kalau tidak ada dinding? Dinding itu rukun pada bilik. Begitu juga yang kata solat ni ada rukun dia, iaitu yang menjadi asas kepada solat itu. Seperti rokok, seperti sujud dan sebagainya. Jadi, solat tidak akan sempurna dan tidak sah kalau tidak menyempurnakan kesemua rukun mengikut atau cara ataupun tata cara yang diajar kepada kita oleh junjungan besar baginda Nabi SAW. Jadi, rukun ni, kalau kita nak ringkaskan dia, rukun solat ni ada tiga. Tiga je. Kita biasa bila kita sebut rukun solat, kita terus letak 13. Berat sikit lah 13 ni. Kita rasa banyak. Dia sebenarnya tiga je. Sebelum kita pecahkan je, kita sebut rukun solat tiga. Tiga itu apa? Tiga itu, yang pertama qalbi, yang kedua qauli, yang ketiga fi'li. Qalbi itu apa? Qalbi itu hati. Qauli itu apa? Qauli itu perkataan. Fi'li itu apa? Fi'li itu adalah perbuatan. Itu. Baik. Sebelum saya terlupa, saya ingin war-warkan bahawa metod ataupun perbincangan kita macam yang minggu lepas juga, insya-Allah perbincangan santai. Dan kalaulah tengah saya duk terang ni ada soalan nak tanya, boleh bertanya. Boleh mencelah, insya-Allah tak ada masalah. Boleh bertanya soalan yang nak dikemukakan. Kemudian insya-Allah saya akan cuba respon kepada soalan-soalan yang dikemukakan. Begitu juga kalau sesiapa yang nak menulis soalan di bahagian chat, nak menulis soalan di bahagian chat itu, juga boleh tulis di bahagian chat itu, insya-Allah saya akan cuba respon apa-apa soalan yang timbul. Asalkan kita dapat memahami perbincangan kita ini dengan jelas supaya tidak timbul masalah. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya sebut tadi rukun solat ada tiga. Satu, qalbi, hati. Yang kedua, qauli, perkataan. Yang ketiga, fi'li, perbuatan. So ada tiga. Daripada tiga ni lah kita pecah. Yang pertama qalbi. Qalbi ni hati. Hati ni satu saja, niat. Niat, satu saja. Okey. Qauli, perkataan, ada 5. Apa 5 tu? Takbiratul ihram. Kemudian baca Fatihah. Kemudian baca tayat akhir. Kemudian selawat pada Nabi pada tayat akhir. Kemudian memberi salam, ucap salam. So 5 ni yang melibatkan ucapan, sebutan. So 5 dah campur 1 dan 6. Tinggal lagi 7 yang masuk dalam fi'li lah, perbuatan. Apa dia perbuatan? Berdiri bagi mampu, 1. Rokok, perbuatan juga, 2. I'tidal, perbuatan juga, 3. Sujud, perbuatan juga, 4. Duduk antara dua sujud, 5. Kan? Kemudian duduk tayat akhir, 6. Dan tertib, 7. Ikut susunan.
So 7 campur 5, 12, 12 campur 1, 13. Itu. Jadi senang kita nak kira bermula dengan 3 sahaja, rukun qalbi, rukun qauli dan juga rukun fi'li. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itu asasnya. Baik, sekarang kita nak terus kepada perbincangan kita rukun solat. Yang pertama sekali adalah niat. Niat. Niat ni apa? Niat ni maknanya mengingati tujuan sesuatu perbuatan ketika mana mula nak melaksanakannya. Itu niat. Qasdu syai' muqtarinan bifi'lih. Itu ta'rif niat. Qasdu syai' muqtarinan bifi'lih. Niat ni kita ingat sesuatu yang kita nak buat masa kita buat. Contoh ketika kita nak solat ni, waktu yang kita buat, kita takbir lah. Waktu tu kita ingat kita nak buat apa. Bukan nak kena sebut, bukan nak kena baca. Sebab niat ni dia tak ada perkataan, tak ada huruf, tak ada bunyi. Tetapi dia adalah ingatan, kehendak yang ada di dalam diri kita untuk melakukan sesuatu. Dan rukun niat ini adalah berdasarkan kepada apa yang disebut dalam hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu adalah dengan niat. Dan untuk menjadikan solat sah, seseorang itu dia hendaklah menyertakan niat dalam hati ketika mana bertakbiratul ihram, dan dia sedar tujuannya untuk solat semasa dia melafazkan takbir tersebut. Masa dia lafaz takbir itu, dia tahu dia ni nak solat, dan dia ingat jenis solat tu zuhur ke apa ke, dan dia pun tahu solat itu solat fardu atau sunat. Jadi maknanya ingatan dia terhadap perkara tersebut ketika mana dia bertakbiratul ihram, itu nama dia niat. Jadi dia tak syarat untuk kita melafazkan niat, tak syarat. Tak syarat nak kena musalli, ada. Itu niat. Baik, dalam kitab-kitab lama, contohnya kitab Matla'ul Badrain, dia sebut niat ni dia ada perkara yang nak dipatuhi. Apa dia perkara nak dipatuhi? Iaitu qasad ta'rak ta'yin. Apa itu qasad ta'rak ta'yin? Qasad ta'rak ta'yin ni adalah macam kita sebut tadi lah. Qasad tu kehendak. Kehendak kita untuk apa? Kita berdiri, kita takbir tu kehendak apa? Kehendak itu adalah untuk solat, bukan untuk kita bertafakur, bukan untuk berzikir. Tak, untuk solat. Itu kehendak kita. Solat ni pula, solat apa? Solat zuhur. Contohnya, solat zuhur. So, solat ada 5. Kita kena tahulah waktu kita solat tu waktu apa? Zuhur. Okay. Zuhur pula ada sunat, ada fardu. Kita tahu itulah fardu. Jadi pengetahuan kita, ingatan kita terhadap perkara itu sudah memadai, itu dinamakan niat. Bukan nak kena sebut salli fardhu zuhri 4 raka'atin lillahi ta'ala. Ada. Nak kena sebut satu-satu dalam hati kita. Betul kadang-kadang dia punya takbir tu lama kan. Dia takbir punya lah lama. Sebab apa? Sebab tak masuk niat. Sedangkan kita sebut bahawa niat itu hanyalah merupakan kehendak di dalam diri untuk melakukan sesuatu. Kehendak ni dia tak perlu bahasa, dia tak perlu perkataan, dia benda yang paling senang. Contoh, kalau kita berkehendak kita solat maghrib, kita tahu solat itu maghrib. Ketika kita takbir ihram tu, kita menyedari, ya aku solat maghrib, fardu maghrib, maka sudah memadai. Tak perlu kita nak mengingat satu-satu sahaja aku solat, tak perlu. Itu mudah saja. Tapi yang tak sahnya macam mana? Ketika kita takbir ihram waktu maghrib, kita duk ingat isyak. Kita duk ingat isyak, duk ingat sebab nampak gelap. Nampak suasana gelap ni, duk ingat isyak. Masa takbir tu mati-mati ingat isyak. Masa tengah semayang baru teringat, loh, tadi ni aku ingat isyak, apanya maghrib. Tu solat kita tidak sah. Sebab apa? Sebab niat kita itu berbeza daripada yang sepatutnya. Itu
rukun niat. Saya rasa niat ni acap kali juga saya sebut, saya bincang. Jadi rasanya tidak timbul isu lah, tidak jadi masalah, sebab kadang-kadang orang kita ni buat niat ni saya tak tahu macam mana dia terlalu menjadi masalah sampai menyebabkan dia menjadi was-was. Kerana apa? Kerana dia tak faham niat itu apa dia. Akhirnya dia nak perbetulkan usalli fardal maghrib, usalli fardal. Dia perbetul yang tu sebab apa? Dia bukan rukun pun, usalli fardal maghrib tu. Sedangkan kehendak kita tak dilafazkan. Kehendak kita adalah apa yang ada dalam hati kita. Jadi niat itu ialah apa yang ada dalam hati kita ketika mana perbuatan itu dilakukan. Itu nama dia niat. Jadi sesuatu yang sangat mudah, yang tak susah. Yang menyusahkan adalah kita yang menyusahkan apabila kita tak faham. Baik, macam mana lafaz niat boleh ke tak? Ustaz kata rukun niat ni wajib dia hanya ingat je. Qasad kehendak je. Lafaz, baik, ikut jumhurul ulama, nak lafaz tu boleh. Bahkan sunat lafaz ikut ulama mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi dan juga mazhab Hambali. Dia kata sunat lafaz kalau dapat mengukuhkan dia. So kita lafaz tu salli, itu untuk nak bagi niat kita kukuh itu sahaja. Tetapi kalaulah ianya menyebabkan kita was-was, maka di situ sunat itu sudah hilang, bahkan jadi makruh balik. Sebab apa? Sebab kalau lafaz itu menyebabkan kita menjadi was-was. Baik, tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik. Jadi itu niat, rukun yang pertama. Yang kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini tapi sebelum takbiratul ihram tu berdiri dululah. Ni kita letak sini takbiratul ihram. Yang ketiga apa? Yang ketiga berdiri betul kan? Tengok next slide. Bukan, itu patah balik. Berdiri tegak. Kita ambil yang ni dulu. Sebab kalau ikut susunan ya, sebelum kita takbir tu kita berdiri dulu. Jadi dia terbalik. Lepas niat ni memang sebab apa kita gabungkan niat dengan takbiratul ihram? Sebab niat itu dilakukan masa takbiratul ihram. Sebab itu kita dahulukan. Tapi sebenarnya dia berdiri dulu baru takbir, tapi tak apa. Okey, tengoklah yang takbiratul ihram dulu, patah balik. Takbiratul ihram sebab kita ikut susunan dah. Sebab apa? Asalnya berdiri dulu, tapi oleh kerana kita sebut niat yang pertama, niat itu dilakukan semasa takbiratul ihram. Jadi maknanya kita letak rukun yang kedua adalah takbiratul ihram. Baik. Jadi takbiratul ihram tu apa? Takbiratul ihram ialah kita bertakbir bila mana takbir kita itu dia mengharamkan perbuatan-perbuatan yang halal sebelum itu. Mana kalau sebelum kita takbir itu kita boleh bercakap. Bila start kita takbir, haram dah bercakap. Sebelum tu kita boleh makan. Bila start takbir nak solat je, haram dah makan. Macam itulah. Itu takbiratul ihram. Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Nabi kata, miftahus salah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Nabi kata, miftahus salat at-tuhur, anak kunci bagi solat ialah suci. Kemudian tahrimuha, tahrim dia, ihramnya ialah takbir. Wa taslimuha, tahallulnya ialah salam. Tahliluha at-taslim. Jadi dia macam masuk dalam macam ihram lah. Bila ihram takbir, start takbir tu tak bolehlah buat benda-benda larangan. Sampailah tahallul, tahallul tu bagi salam. Begitu. Baik. Takbiratul ihram ni, tuan-tuan, dia adalah sebutan. Sebab dia rukun qauli. Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram. Kalau tadi niat itu rukun qalbi yang melibatkan hati. Takbiratul ihram adalah rukun qauli yang disebut. Bukan yang diangkat tangan. Jangan confuse. Ada orang bila disebut takbiratul ihram, dia ingat angkat tangan ni. Angkat tangan ni bukan takbiratul ihram. Itu angkat tangan. Tapi yang wajibnya, yang rukunnya adalah sebut
ketika mana mula-mula nak solat tu, Allahu Akbar. Jadi makna kena sebut dengan jelas, dengan betul. Allahu Akbar. Jadi sebutan itu kena tepat. Tepat bagaimana? Kita tidak boleh sebut memanjangkan contohnya Allahu Akbar, salah. Batal solat. Sebab bila sebut tu bermaksud adakah Allah Maha Besar. Salah. Begitu juga tak boleh memanjangkan bar. Contohnya Allahu Akbar juga salah. Sebab akbar itu maksudnya gendang. Jadi maknanya makna sudah lari. Sebab itu kita kena sebut bagi betul. Allahu Akbar. Begitu. Jadi dia takbiratul ihram ni dia ada syarat dia. Syarat dia ialah yang pertama, semasa kita lafaz takbiratul ihram itu setelah kita berdiri. Kalau kita baru nak bangun, kita duduk baru nak solat, duduk tengah bangun tu tak berdiri betul lagi, Allahu Akbar dah, tak boleh, tak sah. Dia kena betul-betul ketika kita berdiri barulah kita bertakbiratul ihram. Itu syarat dia. Yang kedua dia syarat dia, takbiratul ihram tu kita bertakbir dalam keadaan kita menghadap kiblat. Kalau kita tak menghadap kiblat tak sah. Sebab kita dah sebutlah sebelum ni. Menghadap kiblat itu. Dan bertakbir juga mesti bertakbir dalam bahasa Arab. Kena sebut Allahu Akbar. Jadi kalau orang tak mampu baru masuk Islam nak sebut pun tak kerti lagi, bolehlah dia terjemah. Tapi waktu tu je lah dia wajib mempelajari. Allah Maha Besar. Dia sebut kan. Dia tak kerti lagi nak sebut. Dia baru sangat masuk Islam. Tak apa, dimaafkan. Tetapi dia wajib mempelajarinya untuk disebut kalimah itu dalam bahasa Arab. Allahu Akbar. Baik. Kemudian dia kena mendengar semua huruf takbiratul ihram yang diucapkan sendiri jika pendengarannya baik. Pendengaran normal. Dia kena sedengar. Jangan ada orang, dia senyap kan. Dia angkat tangan, betul dia sebut. Sebut dalam keadaan mulut tak buka. Gitu kan. Maka tak sah. Sebab apa? Sebab lah hati. Tak boleh. Sebab dia rukun qauli mesti dilafazkan. Mesti disebut Allah. Sebut dia bergerak. Bergerak bibir ni. Lidah bergerak. Allahu Akbar. Dan sebutan itu, telinga dia sendiri dengar. Bukan telinga orang lah. Telinga dia. Itu. Dan takbir itu berserta dengan niat sebagaimana yang kita sebut sebelum ini. Sebab niat itu semasa bertakbir. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah Ta'ala sekalian, jadi itu antara syarat-syarat takbir. Jadi waktu kita takbir itu bukan angkat tangan sebut tadi, kita sebut tu angkat tangan sunat. Allahu Akbar. Waktu kita takbir tu kita berkehendak dan kita ingat, kita tahu kita nak solat zuhur, fardu zuhur, maka sudah memadai. Jadi Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Baik, rukun seterusnya berdiri. Next slide. Kita pergi kepada berdiri tegak bagi yang berkuasa ketika solat fardu, dan bagi yang tidak berkuasa disebabkan sakit dan sebagainya boleh melakukannya secara duduk, berbaring, secara mengiring telentang atau dengan isyarat. Baik. Rukun solat seterusnya apa? Adalah berdiri tegak. Berdiri bagi mereka yang mampu ataupun yang berkuasa tu mampulah. Wajib berdiri. Sebagaimana yang telah saya sebutkan juga sebelum ini, di mana ada seorang sahabat nama dia Imran bin Husain. Dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Dia menyatakan, ya Rasulullah, kanat bi bawasir. Ya Rasulullah, aku ada penyakit buasir. Dia kata, aku nak solat macam mana? Dia mengadu pada Rasulullah SAW. Dia bertanya tentang solat fardu kepada Nabi. Maka Nabi kata apa? Salli qa'iman. Fa'illam tastati' faqa'idan. Fa'illam tastati' fa'ala janbin. Nabi kata, solatlah secara berdiri. Nabi tahu dia sakit, tetapi Nabi tetap menyatakan, solatlah kamu secara berdiri. Jika tidak mampu, maka barulah solat secara duduk. Dan jika tak mampu, barulah fa'ala jambin, solat secara mengiring. Jadi maknanya di situ, kewajipan berdiri. Ada orang, dia memanglah dia sakit, baru buat bypass.
Kan? Tapi dia boleh berjalan, dia berjalan pergi apa? Pergi masjid, slow-slow lah. Ketika takbiratul ihram dia tak berdiri, dia duduk siap-siap. Maka solatnya tidak sah. Ingat tu, solat tidak sah. Ini banyak berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Terutama orang yang sakit. Mereka ingat dah ada sakit tu boleh duduk terus lah. Sedangkan mereka boleh berdiri. Mereka kena berdiri dulu. Dah berdiri sekejap, lepas tu tak larat, duduk lah. Tak boleh duduk dari awal. Sebab apa? Sebab syarat itu, takbiratul ihram mesti dalam keadaan berdiri. Berdiri. Jadi itu keadaan dia. Dan berdiri itu bagaimana? Kalau mampu, kena berdiri tegak lah. Berdiri tegak. Dia tidak boleh dalam keadaan tunduk rokok. Dia tahap rokok ni tahap apa? Tahap kalau tapak tangan boleh menyentuh lutut. Itu kira dia tak berdiri dah tu. Tanpa keuzuran. Kalau dia memang bongkok 3 tu tak apa lah macam tu kan. Tapi dia bukan bongkok 3 pun. Tetapi dia saja bongkok badan dia sehingga tangan dia boleh sentuh lutut, maka solatnya batal kerana dia tidak menepati rukun berdiri. Jadi katakan orang ni dia mampu berdiri pada sebahagian solat. Tapi sebahagian lain dia tak mampu. Dia kena berdiri setakat mana dia mampu. 2 minit dia berdiri, lepas tu tak larat dia duduk. Duduk lah. Jadi begitu. Dan berdiri ya. Ada soalan kan? Ya. Ustaz buat takbiratul ihram Allahu Akbar tu lintasan hati tu kalau tak dibaca adakah batal solatnya Ustaz? Memang saya dah sebut tadi tak perlu baca. Tak perlu baca. Dalam hati tu. Kehendak kita lah hati tu mana ingatan kita. Ingatan mana orang baca ingatan? Kita teringat kita baca ke? Contohnya kita duduk di sini teringat mak di kampung. Kita baca ke? Baca ke mak tu? Kita tak baca kan? Ingat? Itu masih ingat. Jadi ketika mana kita solat tu, kita ingat kita nak solat apa? Kita ingat fardu solat ni solat zuhur, solat fardu zuhur. Itu dia lah tu. Tak perlulah kita nak kena baca. Sebab tu saya banyak kali sebut tadi, niat itu benda dalam hati. Benda dalam hati ni dia tak ada huruf, tak ada perkataan, tak ada bunyi, tak ada bahasa. So dia tidak ada kaitan dengan bacaan. Yang bacaan ni hanyalah rukun qauli. Rukun qauli macam takbiratul ihram itu kena baca lah sebab dia melibatkan sebutan. Jadi itu dia. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Ustaz, saya katalah kita sembahyang. Aku sembahyang pada asar. Dah macam tu dah okey ke Ustaz? Ya, apa yang kita ingat dalam hati kita bahawa kita sembahyang fardu asar sudah cukup lah. Rakaat ke apa rakaat tu tak sebut tak apa. Tak perlu sebab itu auto. Itu automatik. Sebab memang zuhur tak rakaat. Maknanya kalau bahasa niat yang sembahyang sunat, aku sembahyang sunat ba'diyah, kena sebut tak ba'diyah tu ke? Kena sebut tak? Niat ni saya sebut banyak kali tak perlu sebut. Kita tahu apa yang kita nak buat itulah niat. Kita tahu itu salat ba'da zuhur, kita tahu. Kita jangan confuse. Itu bukan duha, itu ba'da zuhur. Masa kita takbir tu kita tahu aku nak solat ba'da zuhur, bukan aku solat duha. Itu bukan nak kena sebut. Jadi niat itu bukan sebut. Sebut itu lafaz. Lafaz itu hak mula-mula saya nak usolli itu tergulanglah. Selafaz tak apa, tak lafaz pun tak apa, tak ada masalah. Kalau boleh mengumpulkan niat, lafaz. Kalau tak boleh, jangan. Itu sahaja. Tetapi niat itu macam saya sebut bahawa dia tidak boleh, dia tidak ada perkataan. Dia tak ada bunyi. Contoh beginilah. Nak bagi faham. Saya sebut begini. Nak bagi faham ya. Katakan. Kita selalu contoh ni saya bagi kita dalam kuliah saya. Katakan kita ni balik kerja biasanya sampai rumah pukul 6. Pukul 6 kita mandi, kita akan pergi solat maghrib di masjid. Okey. Sekali tu kita balik rumah jam jalan. Tengah jalan jam.
Kita sampai dekat masjid tu orang dah azan dah. Kita berfikir, aku nak singgah terus solat ke atau aku nak balik rumah dulu. Kalau aku balik rumah dulu, nescaya aku tak ada solat di masjid macam biasa. Jadi kita fikir-fikir, berhentilah solat kat masjid. Kita pun berhentilah ambil wuduk, pakai baju kerja lagi ni. Maghrib ni kan. Sampai waktu maghrib. Kita terus masuk saf, kan? Kita sebut usalli fardul isya'i arba'a raka'atin ma'muma lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kita pun solat maghrib. Solat maghrib. Baik. Lepas solat, kawan sebelah tegur. Dia kata, abang, tadi abang niat isyak. Kita rasa pelik. Niat isyak? Apa niat isyaknya? Saya balik kerja ni, baju kerja dah pakai lagi ni. Waktu maghrib ni. Waktu maghrib biasanya saya balik rumah dulu. Kali ni memang tak sempat. Saya terus datang masjid. Dia kata, tak, saya dengar abang sebut tadi usalli fardhu isyak. Baik. Jadi maknanya solat kita tu sah ataupun tidak. Kita sebut usalli fardhu isyak. Tapi sedangkan dalam hati kita, kita duk ingat maghrib. Jawapan dia apa? Sah ke tak? Jawapan Sah. Jawapan kita solat kita sah. Betul. Solat kita sah. Sebab apa sah? Sebab niat kita itu memang maghrib. Walaupun kita sebut usalli fardhu isyak. Jadi maknanya hak niat kita maghrib tu kita sebut tak? Tak sebut kan? Niat kita maghrib tu kita tak sebut pun. Satu patah kata tak sebut, yang kita sebut tu usalli fardhu isyak. Tetapi dalam hati kita yang kita duk ingat itu adalah maghrib. Maka hak kita duk ingat tu yang dikira sebagai niat. Hak sebut tu tak kira. Jadi itulah niat. Nampak tak? Jadi hak mana kita ingat dalam diri kita tu, kita nak sembahyang maghrib, nak sembahyang maghrib tu kan. Hak kita duk ingat tu kan. Bila kita sebut usalli fardhu isyak pun, hak kita sebut tak dikira. Dikira yang kita duklah hati kita. Itulah niat. Sebab tu niat itu tidak ada perkataan saya sebut tadi. Tidak ada apa-apa huruf, tak ada. Keinginan, kehendak yang ada dalam diri kita, itulah saja yang dinamakan niat. Itu mudah aja. Berbeza dengan kita masuk-masuk, kita tengok, gelap ni. Masuk masjid tengok gelap. Terus minda kita ingat isyak. Terus minda kita ingat isyak. Kita masuk-masuk nak takbir, orang lain semua duk usalli fardhu maghrib, kita pun usalli fardhul maghrib, 3 raka'at ma'mul ta'ala. Allahu Akbar, tapi dalam diri kita duk ingat isyak sebab nampak gelap. Sah tak solat kita? Jawapannya tak sah. Tak sah walaupun kita sebut, betul lah sebut tadi. Macam orang lain kot sebut usalli fardhul maghrib. Sebab waktu maghrib kan. Tetapi oleh kerana kita duk ingat isyak sebab nampak macam gelap tu, hati kita duk ingat isyak. Walaupun kita sebut maghrib tapi hati kita isyak, maka tidak sah sebab waktu tu waktu maghrib. Nampak tak niat? So niat itu benda yang sangat-sangat mudah saya sebut tadi. Bahawa ia melibatkan sesuatu yang ada dalam hati kita, ingatan kita, kehendak kita. Itulah niat. Jadi sebab apa jadi susah sangat niat ni? Kan? Nak kena baca lah, nak kena sebut lah, nak kena macam-macam kan? Jadi mudah-mudahan kita dapat memahami dia. Tapi Ustaz, kalau kita lafaz dengan berserta niat pun boleh juga Ustaz kan? Kan saya sebutlah tadi bahawa lafaz niat itu sunat sekiranya dapat mengukuhkan niat mengikut jumhurul ulama. Jadi itulah maknanya boleh kita lafazkan, tak ada masalah. Tapi kalaulah was-was, jangan lafaz. Kalau orang tu was-was sampai duk usalli 15 kali berzebah, duk usalli kan. Baik. Kita balik cerita kita terhadap berdiri. Berdiri ini berdiri bagi yang mampu pada solat fardu sahaja. Pada solat fardu sahaja wajib berdiri bagi orang yang mampu. Kalau tak mampu baru dia duduk. Okey. Jadi solat wajib berdiri. Sebab itu kadang-kadang kita dapati ada orang dia macam saya sebut tadilah, dia tak sihat, dia mengandung contoh 8 bulan, tak larat. Dia boleh berdiri tapi tak boleh berdiri lama. Dia nak ambil mudah, dia ambil kursi, dia solat atas kursi, dia pun mula sampai habis. Solatnya tidak sah. Sebab apa? Sebab dia mampu berdiri. Sepatutnya sekurang-kurangnya dia bertakbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Dia takbiratul ihram dalam keadaan berdiri, lepas tu tak larat barulah duduk. Begitu keadaannya. Baik, berdiri bagi yang mampu ni
hanya wajib pada solat fardu. Tapi kalau solat sunat, tak apa. Solat sunat ni kita mampu berdiri, tapi kita nak duduk. Itu tak apa. Tak ada isu. Sebab apa? Nabi sebut, man salla qa'iman fahuwa afdal. Wa man salla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Wa man salla na'iman falahu nisfu ajril qa'id. Nabi kata, siapa yang solat berdiri, itu lebih baik. Bagi solat sunat. Maknanya, berdiri itu lebih baik. Mana pahala lebih besar. Wa man salla qa'idan, siapa solat duduk, falahu nisfu ajril qa'im. Dia dapat pahala separuh daripada solat berdiri. Sebab dia mampu berdiri tapi tak nak berdiri. Dia duduk, boleh. Solat tarawih duduk kan. Dan nak berdiri, duduk. Sah. Sebab itu solat sunat. Tapi dapat pahala kurang sikit lah daripada yang berdiri tadi. Sebab dia saja tak nak berdiri. Sedangkan dia mampu. Tapi kalau dia memang tak mampu untuk berdiri, maknanya dia pahala sama balik dah dengan orang berdiri. Kan? Begitu juga orang yang solat secara mengiring, dapat pahala separuh daripada solat cara duduk. Mana? Hatta kita nak solat witir contoh. Witir ni adalah sunat. Kita kadang nak ambil wuduk, nak tidur kan. Biasanya sebelum tidur kita ambil wuduk. Jadi bila kita ambil wuduk, tuan-tuan, kita nak tidur, tarik selimut semua, selumbur pun teringat, loh aku tak solat witir lagi ni. Oh nak bangun malas dah ni. Malas dah. Sambil mengiring itu, asalkan kita menghadap kiblat, maka kita boleh tunaikan solat witir. Secara apa? Secara berbaring. Cara mengiring. Cara terlentang boleh. Itu. Mana solat sunat, itu boleh dilakukan seumpama itu. Tapi kalau solat wajib tak boleh. Solat wajib kena berdiri. Bagi mereka yang berkemampuan untuk berdiri, wajib berdiri. No excuse. Tidak ada excuse untuk dia duduk. Melainkan kalau dia tak mampu untuk berdiri. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Next seterusnya kita lihat rukun Assalamualaikum. seterusnya. Ya. Saya ada satu soalan Ustaz. Saya ada masalah kesihatan prolapse slip disc sebelah pinggang. Tapi saya boleh berdiri waktu takbiratul ihram. Cuma waktu sujud dan duduk antara dua sujud saya kena duduk atas kerusi. Adakah masih boleh saya mengimamkan anak perempuan saya bila saya dalam keadaan gitu Ustaz? Baik. Orang yang solat tidak normal boleh dah mengimamkan kepada orang solat yang biasa. Boleh, asalkan solat imam sah, makmum ikut. Jadi bila mana kita solat, hatta kita solat cara duduk sekalipun, kita tak boleh berdiri. Contoh, kita solat cara duduk. Imam ni duduk solat dia. Makmum berdiri. Sebab makmum boleh berdiri. Sah ke tidak sah solat? Solatnya sah. Sebab apa? Ikut kemampuan masing-masing. Imam kemampuan dia sekadar itu, maka sah solatnya. Makmum kemampuan dia lebih lagi, maka sah solatnya. Maka tidak ada isu sebenarnya dari sudut mengimamkan solat. Baik. Assalamualaikum. Ya. Ya Ustaz, saya mau bertanya, untuk sembahyang fardu ada kombinasi ya bagi yang mempunyai masalah kesihatan, dia boleh ada kombinasi sembahyang berdiri sebab dia boleh berdiri, berjalan dan juga duduk atas kerusi. Tetapi bagi solat sunat, boleh tak dia sembahyang selunjur? Adakah itu sah? Baik, saya sebutlah tadi, mungkin tak dengar korang. Saya sebut tadi bahawa solat sunat, dia boleh solat secara duduk. Walaupun dia mampu berdiri, tetapi dia tak nak berdiri. Dia boleh duduk. Dia boleh baring, tak ada masalah. Cuma pahala kuranglah sikit daripada... Lunjur bagaimana ya Ustaz kalau berlunjur? Berlunjur tu macam mana? Duduklah. Melunjurkan kaki. Sebab apa dia lunjur? Sebab dia tak mampu nak berdiri. Ya, kalau berdiri dia nak rukuk tu ada sujud tu ada masa. Boleh. Selunjur tu bukan duduk atas kursi, dia selunjur kakinya menghadap ke kiblat dan dalam keadaan duduk. Kalau duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir ini berlunjur. Boleh. Ya, okey. Terima Boleh. kasih. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Ya, saya
kena stroke lama dah. Lepas tu dengan ulcer perut semua lah, banyak penyakit saya ni. Jadi saya semayang, saya boleh berdiri cuma tak normal lah. Saya kena pegang kayu atau apalah sebelah. Lepas tu saya semayang wajib memang saya buat, saya berdiri lah. Lepas tu bila saya dah duduk rakaat yang pertama, saya duduk dah kan. Dah saya duduk, lepas tu saya tak bangun dah untuk takbir lagi sekali kan. Saya tak bangun, saya duduk terus. Sebab bila nak bangun, dia terganggu, dia sakit, perut tu sakit sangat nak cerita tu. Tapi macam tu boleh ke Ustaz? Baik. Solat rakaat pertama saja berdiri. Bila dah turun tu nak bangun dah tak boleh, dah tak larat, sakit, maka teruskan solat secara duduk. Maka tidak ada masalah. Sebab itu solat itu dia mengikut kemampuan. Okey? Dia mengikut kemampuan. Itu saja mampu. Apa tu Buat sangat mampu. lagi satu Ustaz, saya nak tanya. Ya, bila saya baca rakaat pertama, kedua kita baca surah, pertama baca surah kan, rakaat pertama, rakaat kedua pun baca surah. Rakaat ketiga kita tak baca kan, tapi kadang-kadang terbaca. Lepas tu lagi satu, bila tahiyat yang pertama tu saya selalu terlajak baca panjang lah sampai macam kita nak baca tahiyat akhir tu. Itu kena sujud sawi ke? Baik. Jadi yang pertama sekali kena faham apa itu rukun, apa itu sunat. Sekarang ni kita masih lagi membincangkan tentang rukun. Jadi fokus betul-betul bab rukun. Rukun ini saja yang kita wajib buat. Adapun yang sunat itu kita buat, kita tak buat itu tidak ada isu. Cuma dia berkaitan dengan sunat makruh sahaja. Dia tidak berkaitan dengan membatalkan solat. Begitu juga bacaan lebih, bacaan kurang tadi. Dia tidak melibatkan rukun. Dia melibatkan sunat dan makruh sahaja. Maka itu kita tidak meninggalkan macam tahiyat awal. Kalau meninggalkan tahiyat awal atau selawat pada Nabi, barulah dikenakan sujud sahwi. Kalau membaca lebih, tidak dikenakan sujud sahwi. Baik. Terima kasih Jadi, Ustaz. jadi kita kena lihat kepada rukun terlebih dahulu. Rukun ni sesuatu perkara yang kita perlu buat. Itu. Jadi tengok kat mana rukun. Kalau selain pada rukun yang sunat, itu tak apa. Sunat tu maknanya kalau kita tak buat, dia masih lagi sah, cumanya dia melibatkan makruh ataupun tidak. Baik, jadi membaca surah Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Itu rukun yang seterusnya. Baca Fatihah ini termasuk rukun qauli. Rukun qauli. Sebab apa? Sebab Nabi sebut la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah solat orang yang tak baca Fatihah. Jadi wajib baca Fatihah. Fatihah ni daripada Bismillahirrahmanirrahim lah dalam mazhab Syafi'i. Bismillah itu termasuk dalam surah Fatihah. Jadi kita syarat sah baca Fatihah ni oleh kerana dia rukun, kita kena baca dengan betul. Kita baca tu janganlah hati tak sah. Kita sebut. Jangan kuat sangat. Sebut telinga kita je dengar. Tu pun telinga normal lah. Kalau telinga pekak tak dengar. Tak apa. Right. Yang kedua, kita baca urutan ayat yang sebenar. Dan memberi perhatian pada makhraj. Syaddah. Tengok dia punya bacaan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Sabdu-sabdu tu kita kena tengok. Kan? Iyyaka na'budu wa iya tu ada sabdu tu. Ada dua ya. Sebab kalau kita sebut salah, makna pun salah. Macam sebut iyyaka na'budu wa iya, kata Imam Ibn Kathir, dia kata kalau sebut iya saja maksudnya dhau syam, cahaya matahari. Mana kita sembah cahaya matahari. Tak boleh benda begitu. Jadi maknanya kita perhatikan dari sudut makhraj. Ini kita kena talaqi musyafahah lah. Pergi jumpa tu imam, kita baca Fatihah pada dia, sudah dengar, dia perbetulkan. Adapun dengung panjang dengung ni itu tambahan bagi cantik saja. Kalau kita silap dengung tu masih lagi tak ada masalah. Dan baca Fatihah pula kita kena baca dalam bahasa Arab lah, tak boleh lah terjemahan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, tak boleh lah. Kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Dan baca Fatihah itu mesti ketika kita berdiri. Kalau bagi makan mampu berdirilah kita sebut tadi. Tapi kalau dia ni baca Fatihah, tak habis Fatihah lagi, dia pergi rokok, dia disambung baca Fatihah lah rokok, maka bacaan tersebut batal.
Dia kena ulang balik. Sebab apa? Sebab baca Fatihah itu dalam keadaan berdiri. Bukanlah dalam keadaan dia pergi rokok, duduk tengah baca, tak habis lagi, tak boleh lah. Kan? Ustaz. Dan Ustaz. kalaulah sekiranya dia tidak mampu untuk menguasai Fatihah, disebabkan dia ni bukan bangsa Arab, contohnya, dia tak erti nak hafal al pun tak apa nak erti lagi, baru masuk Islam, maka dia gantilah dengan mana-mana 7 ayat Quran yang dihafalnya. Atau tak mampu juga dia berzikir. Subhanallah, 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 sekadar panjang Fatihah tersebut. Itu. Jadi bagi yang tak mampu. Tapi apapun, dia kena belajarlah untuk dia membaca surah Fatihah bagi tiap-tiap rakaat. Kalau 2 rakaat, 2 rakaat lah. Kalau 3 rakaat, 3 rakaat lah. Kalau 4 rakaat, 4 rakaat lah. So dia kena baca Fatihah dengan betul sebab Fatihah ini termasuklah rukun qauli. Tak betul Fatihah, maka tak sah solat. Ingat tu. Ya. Siapa nak tanya tadi? Okey, tak ada lah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Seterusnya kita lihat rukun seterusnya adalah rukun fi'li, iaitu rokok dengan tamakninah. Rokok. Sekurang-kurang rokok ni ialah membongkok sekadar yang boleh 2 tapak tangan sampai 2 lutut. Itu sekurang-kurang rokok. Tapi kalau nak sempurna rokok ni memang dia rokok bagi inilah, bagi yang kata sama rata lah belakangnya tu. Jadi sekurang-kurang rokok sekadar tapak tangan ni boleh kena lutut. Itu. Dalil rokok ialah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu ruka'u wasjudu. Wahai orang beriman, rokoklah serta sujudlah ketika menunaikan solat. Dan juga ada hadis yang Nabi mengajar seseorang yang solatnya tidak sah itu. Nabi kata, thumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rokoklah kamu hingga kamu tamakninah, tetap dalam keadaan rokok tersebut. Baik. Jadi syarat rokok ni ialah yang pertama kita sebut tadi, dia membongkokkan badan sekira-kira tapak tangan sampai pada lutut. Itu baru dia panggil rokok. Kalau dia tunduk sikit ya tapak tangan tak kena lutut, maka itu tidak dinamakan rokok. Sebab sahabat menceritakan bagaimana cara Rasulullah, wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi. Nabi ni bila rokok, kedua-dua belah tangan baginda mencapai kedua-dua belah lutut. Baik, pertama. Yang kedua, rokok itu kita membongkokkan badan mesti dengan tujuan rokok. Tapi kalau tujuan yang bukan rokok, tak boleh. Contohnya, kita tak rokok lagi tapi nampak tebuan datang. Lepas kita pun rokok. Rokok. Sebab apa? Takut ke tebuan tadi. Maka kita wajib kembali berdiri untuk rokok semula. Sebab apa? Sebab rokok tadi tak kira. Sebab kita rokok tadi bukan kerana nak rokok. Rokok tadi semata-mata kita nak elak daripada tebuhan dia. Itu sebagai contohnya. Maka niat rokok itu mesti niat dia memang untuk rokok. Kemudian syarat dia juga mesti tamakninah. Tamakninah makna apa? Tetap seketika. Sekurang-kurangnya kita membongkok dengan tetap sekadar sekali tasbih. Sekurang-kurangnya. Jangan bergerak-gerak. Allahu Akbar itu tetap tu, sekadar sekali tasbih tu tetap, itu dipanggil tamakninah. Baik. Sebab apa? Sebab Nabi kata hatta tatma'inna raki'an, sehingga engkau tetap berada dalam keadaan rokok ataupun berada dalam keadaan tamakninah. Begitu juga dalam hadis yang lain Nabi kata aswa'un nas sariqatan alladhi yasriqu salatahu. Qalu ya Rasulullah, kaifa yasriquha? Qala la yutimmu ruku'aha wa la sujudah. Nabi sallallahu alaihi wasallam hello. Okey, teruskan Ustaz. Okey. Apa dia jadi suara saya keluar balik. Ada yang tertekan tadi tu. Saya dah
Saya dah mute kan. Okay, silakan Ustaz, teruskan. Baik, jadi maknanya Nabi SAW menyatakan bahawa pencuri yang paling jahat ialah orang yang mencuri sesuatu daripada solatnya. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, macam mana yang kata mencuri sesuatu daripada solat? Nabi kata, dia tak rokok dan sujud dengan sempurna. Mana tak ada tamaknina. Tak ada tamaknina. Maknanya solat itu solat yang batal. Begitu juga ada seorang sahabat ni, bila dia tengok ada seorang laki-laki itu dia rokok dan sujud dengan tak sempurna, maka sahabat ni, tak silap saya Huzaifah dia tengok ada seorang solat tak sempurna, sujud tak okey, macam tadilah, dia spring, perak spring, dia rokok tak betul tamaknina, dia terus bangun, kan. Tasbih pun dia tak baca lah, kalau baca tasbih tu adalah tamaknina ni kan, dia tasbih dia tak baca, dia terus. Maka Huzaifah kata pada lelaki itu, dia kata, ma sallaita walau mutta ala ghairi fitrah allati fatarallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kamu tak solat, dia kata. Huzaifah kata kawan tu, kamu tak solat. Walau mutta, kalau kamu mati, mutta ala ghairi fitrah allati fatarallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam alaiha. Kalau kau mati, pasti engkau mati dalam keadaan tidak mengikut fitrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah tetapkan ke atasnya. Maknanya apa? Hadis ini bermaksud solat dia tak betul lah. Bukan maksud tak Islam, dia Islam. Tapi maksud dia solat dia itu tak betul. Kalau dia mati dalam keadaan macam tu, mana pastilah mati dalam keadaan yang dia tidak mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan solat. Baik, jadi cara rokok yang paling sempurna ialah menyamakan belakang dengan tengkuk dalam keadaan rata dan lurus, tak melengkung. Itu boleh samalah, buat 3 segi gitu kan. 3 segi kita rokok tu. Sementara itu, dua-dua betis kita ditegakkan. Dua-dua betis tegak, jangan bengkok. Dan kedua-dua belah tangan dengan jari terbuka. Jari terbuka, pegang lutut. Jari kita terbuka, kita pegang lutut. Sambil kita bertasbih sebanyak 3 kali. Subhana rabbil azim. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Jadi maknanya kita tasbih 3 kali. Eloklah tamakninah lah tu. Kan? Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka tamakninah rokok itu termasuk rukun apa? Rukun fi'li. Rokok dalam salat. Baik. Seterusnya, rukun seterusnya al-i'tidal dengan tamakninah. I'tidal itu apa? I'tidal itu adalah bangun daripada rokok. Iaitu sebelum sujud. Berdasarkan kepada hadis yang mana Aisyah menceritakan cara solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' lam yasjud hatta yastawi qa'iman. Nabi ini bila mengangkat kepala berrukuk, dia angkat baginda tak sujud sehingga berdiri tegak. Berdiri tegak tu dengan tamakninah. Jadi maknanya di situ berdiri tegak selepas daripada kita rukuk itu dia panggil i'tidal. Dan i'tidal itu mesti tamakninah. Macam Nabi kata, "Tsumma rfa' hatta ta'tadil qa'iman." Kemudian dia bangun dia berrukuk sehingga dia betul-betul berdiri tak bergerak. Maknanya tamakninah. Hari ni kadang-kadang kita dapati ada orang dia rukuk, dia bangun tu tak betul-betul berdiri tegak, dia dah sujud dah. Maka solatnya tidak sah. Ramai berlaku seumpama itu. Dia rukuk. Masa dia nak i'tidal tu, dia bangun i'tidal, tak betul-betul berdiri tegak. Tak betul-betul lagi, duduk sengit lagi, zup, dia turun untuk sujud. Maka dia tidak dinamakan i'tidal. Maka dia tidak menepati rukun i'tidal. Maka solatnya tidak sah kerana tidak menepati rukun solat. Sebab tu nak kena betul-betul angkat lah. Begitu. Dan syarat sah i'tidal ialah i'tidal itu bukan tujuan selain daripada i'tidal lah. Mana bangun tu bukan macam kita sebut tadi, tebuan datang dia pun bangun. Bangun kena lari dari tebuan. Tak boleh lah. Dia bangun tu memang untuk i'tidal lah daripada rukuk. Kemudian dia kena ada tamakninah, walau sekali tasbih sekalipun, maknanya dia berhenti ke situ. Dan i'tidal ni dia rukun pendek, dia tak boleh berdiri lama sangat. Contohnya dia berdiri sampai bila? Berdiri macam baca Fatihah tu, tak boleh. Tak boleh. Sebab dia rukun yang pendek. So sekejap saja. Baik. Rukun yang seterusnya, lepas tamakninah, sujud.
Lepas i'tidal, sujud. Sujud. Sujud adalah rukun yang ketujuh. Sujud sebanyak 2 kali pada setiap rakaat. Sujud ialah dahi orang solat sentuh dengan tempat sujud. Itu asalnya. Itu asalnya. Sujud ni. Dan Nabi SAW mengajar untuk sujud dengan sabda Nabi. Nabi kata, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Kata Nabi, aku diperintahkan untuk sujud atas 7 anggota. Sujud atas 7 anggota. Alal jabhah, atas dahi. Wa asyara biyadihi ala anfihi. Dan Nabi tunjuk ke hidung. Nabi kata apa? Aku diperintahkan untuk sujud atas 7 anggota. Nabi sebut al-jabhah, dahi. Jari Nabi tunjuk juga ke hidung. Wal yadain, 2 tangan. Wa rukbatain, 2 lutut. Wa atrafil qadamain, 2 hujung belah kaki, 2 hujung kaki. Baik. Jadi 7 anggota. Kalau kita kira 8 dah kot kan? Dahi 1, hidung 2, 4, lutut 8. Jadi yang wajibnya dahi. Hidung Nabi tunjuk itu menunjukkan sunat. Kecuali mazhab Hambali menyatakan wajib. Tapi mazhab Syafi'i kata apa? Yang wajibnya dahi, hidung tu sunat. Tak kena tak apa, tapi kena sunat. Baik. Jadi yang 7 tu apa? Yang pertama dahi, yang kedua tangan kita, tapak tangan kita, yang ketiga kedua lutut kita, yang keempat kedua hujung jari kaki kita. So semua 7. Baik. Jadi jadi maknanya syarat sujud tu pula yang perlu terbuka hanyalah dahi. Tak boleh kita tutup dengan kopiah. Kopiah ikut kita sujud atas kopiah, maka tidak sah. Kita kena buka. Macam orang perempuan, sujud atas telekung. Sujud atas telekung juga tidak sah. Sebab telekung itu ikut diri dia. Sebab syarat sujud ni, dahi ni mesti terdedah. Mesti terbuka. Syarat dia. Yang kita dahi tersebut. Jadi, anggota lain, tangan. Tangan tak apa nak pakai sarung tangan. Tak apa nak pakai gelem. Tak apa, tak ada masalah. Banyak juga orang tanya, bagaimana kalau tangan dia pakai sarung tangan. Tak apa. Dia yang wajib buka satu je. Adalah dahi. Itu pun bukan semua dahi. Sebahagian daripada dahi. Jadi orang yang rambut panjang yang duk tutup dahi itu tak boleh tu. Dia sujud atas dia punya rambut dia. Maka tidak sah. Sebab tu moral of the story-nya ialah apa? Nak kena pendekkan rambut, jangan panjangkan rambut. Baik. Kemudian sujud ni pula, sujud ni punggung mesti tinggi, kepala mesti bawah. Itu nama dia sujud. Kan? Kalau dia sama flat, sama tu menerak memang dah. Tu bukan sujud. Sujud ni maknanya kepala kita, dahi kita duduk kat lantai, punggung kita tinggi. Itu panggil sujud. Dan kita hanya sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Kita merendahkan, meletakkan kepala kita ni atas lantai untuk Allah Ta'ala saja. Bukan kepada makhluk yang lain. Tak ada. Bukan pada makhluk. Hanya kepada Khaliq. Hanya kepada Allah. Makhluk dah, kita tak akan letak kepala. Itu sebagai tanda pengabdian kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi, sujud ni mesti macam tu. Mesti punggung mesti lebih tinggi daripada kepala kita. Dan syarat sujud juga tidak sujud atas pakaian yang dipakai yang bergerak ikut pergerakan dia. Orang pakai baju kelawar kan, dia sujud tu dia atas lengan dia kan. Lagi pakai itu ikut dia, maka tak boleh. Ada kata sujud atas sejadah. Sejadah bukan ikut kita, ada bawah tu. Kan? Tak nak salah tak kain. Kain kan ikut kita. Ni hak ikut kita ni. Kopiah, telekung, baju, ikut kita. Jadi kita tak boleh sujud atas pakaian yang dipakai yang bergerak ikut kita. Begitu. Baik. Dan kemudian syarat sujud juga mesti macam yang kita sebut yang sebelum ni. Yang lain pun bertujuan untuk sujud. Bukan sujud tu kerana nak elak tebuan tadi sebut kan. Takut tebuan terus sujud. Tak boleh. Sujud tu tak kira. Sebab apa?
Sebab sujud itu bukan kerana nak sujud. Dia mesti niat tu kerana nak sujud. Niat dia kena betul. Kan? Tak boleh berpaling niat. Macam orang pergi umrah lah tuan-tuan. Orang pergi umrah. Ketika tawaf tu patut niat dia tu, tawaf lah, niat tawaf umrah. Dia teringat nak cari kawan pula dah, kawan hilang. Pergi cari sana, pergi cari sini. Kan? Jadi maknanya, dia pergi cari-cari kawan-kawan dia ni. Maka ketika itu tawaf dia tidak sah. Sebab apa? Sebab sudah lari niat. Jadi sebab saya akan datang kita buat kursus umrah pula di sini. Kan? Kadang sebab ramai sekarang orang pergi umrah, tapi banyak kesilapan, kesalahan yang berlaku. Baru ni ada orang tanya saya daripada Tanah Suci. Dia dah tawaf yang ketiga dah. Kemudian dia batal wuduk. Keluar angin. Dia selamat terus ke tawaf, pergi sa'i. Tawaf dia tidak sah. Bila tawaf tak sah, tak bolehlah umrah itu. Sebab itu rukun. Jadi banyak kecelaruan yang berlaku. Maka kena belajar. Jadi akan datang mungkin kita akan boleh buat kursus umrah pula. Dan siapa-siapa nak pergi umrah dengan saya, boleh bagi tahu saya lah. Boleh kontak saya insya-Allah. Saya ada banyak package tuan-tuan. Untuk umrah ni bulan 12 ni penuh dalam 12 ni. Bulan 1 ada, bulan 2 ada, bulan 3 ada dan sebagainya. Baik. Jadi sujud mesti bertujuan untuk sujud. Kemudian sujud ni maknanya memang betul-betul sujud. Kepala tu diberatkan atas lantai. Jangan orang sujud, dia tahan dengan tangan. Sujud layang-layang ni. Kepala dia tak letak atas lantai, dia letak tu bagi sentuh je. Kepala tu tak berat atas lantai, maka dia tak panggil sujud. Contohnya kalau letak kapas ke, letak tak ada bekas langsung. Kapas macam tu juga. Maknanya tak tinggal bekas sujud tu. Maknanya itu bukan sujud. Sujud ni memang betul-betul letak dahi atas lantai, memberatkan dahi atas lantai, memberatkan kepala atas lantai. Itu sujud. Tapi kalau tahan dengan tangan saja, dia tak letak betul-betul, maka itu bukan sujud, juga tidak dikira. Dan sujud juga mestilah tumakninah lah, macam biasalah. Macam biasa, tetap seketika semasa sujud. Sekurang-kurangnya sekadar tasbih. Baik. Dan cara sujud yang sempurna ialah ketika mana kita berdiri i'tidal tadi, kita pun bertakbir nak turun sujud kan, Allahu Akbar kan. Masa Allahu Akbar, kita pun turun, kita letakkan dua lutut dulu. Cara sujud. Daripada i'tidal tu kita nak turun sujud, kita bertakbir Allahu Akbar, takbir intiqalat, kita turun, kita letak dua lutut dulu, kemudian letak dua tangan, kemudian letak dahi dan hidung. Dan kaki kita memang automatik duduk situlah kan. Dan dua tangan kita ni letak antara dua bahu dengan jari dilepaskan. Jari dilepaskan rapat ke arah kiblat. Macam tu. Macam kita takbir lah, kita tak ke bawah. Baik. Dan sunat kita tasbih 3 kali lah, subhanallah a'la kan. Baik. Jadi itu keadaan dia. Sebagaimana Nabi SAW menyatakan juga, bila mana kita letak tangan kita, siku. Siku juga kena angkat. Tak boleh kita letak macam anjing berehat tu. Sebab Nabi kita, iza sajata fadha' kaffaika warfa' mirfaqai. Bila mana kamu sujud, letak dua tapak tangan dan angkat kedua belah siku. Jangan kita tak angkat. Tak angkat tu, sujud tetap sah, tapi dia makruh lah. Dia tak elok. Dan Nabi SAW merenggangkan tangan sampai nampak putih ketiak Nabi itu ketika mana Nabi sujud. Tapi kalau perempuan dia kepit sikit lah. Ini laki-laki. Itu keadaan dia. Keadaan sujud. Baik. Tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dan sahabat menyatakan Rasulullah ni bila sujud, idza sajada farraja baina fakhidai. Bila sujud, Nabi ni merenggangkan dua paha. Renggang sikit. Kan? Itu para ulama dalam mazhab Syafi'i. Contohnya, dia bagi berbeza. Laki-laki renggang, perempuan dia tutup sikit. Itu bagi beza antara laki-laki dan perempuan. Dan disunatkan masa sujud tu baca subhanallah a'la lah. Subhanallah a'la ataupun subhanallah a'la wa bihamdih. Jadi cuma beza sujud perempuan dengan laki-laki ni,
Perempuan dia rapat sikit anggota dia, lelaki dia buka sikit. Itu. Sebagaimana hadis Nabi kata, ketika mana Nabi berjalan berhampiran dua orang perempuan yang bersolat, Nabi kata, "Idza sajadtuma fadhumma ba'd al-lahmi ila al-ardi fa innal mar'ah laysat fi dhalika karajul." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Nabi kata, bila mana kamu sujud, rapatkanlah sebahagian badan ke lantai. Rapat. Kerana orang perempuan tak sama cara sujudnya sebagaimana orang lelaki. Sebab lelaki buka. Itu beza dia. Yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Jadi di situ sujud. Jadi sujud ni, tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, mestilah kita pastikan supaya kita dapat laksanakan dengan tepat sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis Nabi SAW, sebagaimana yang kita sebut tadi. Mesti jelas. Baik. Tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, saya tengok ada, sebelum nak sambung, tengok ada soalan yang berkaitan. Saya jawab dulu soalan-soalan yang ada dalam chat ni. Okey. Iaitu adalah solat dalam kapal terbang kena diri dulu lepas tu duduk ke? Solat dalam kapal terbang, tengok kapal terbang apa. Kalaulah Saudi Airlines contohnya, dia boleh berdiri, dia boleh buat sempurna, wajib dia buat dengan sempurna. Tapi kalaulah dia boleh berdiri, sebenarnya tak nak berdiri sebab keadaan kapal terbang nak kena duduk, kena pakai seat belt, dia duduklah ikut kemampuan. Dia ikut kemampuan. Baik. Tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, ada yang tanya, Ustaz nak tanya, kalau nak solat jamak sekadar kita lintas dalam hati, boleh ke? Iyalah, macam kita sebut tadi bahawa kehendak kita itu sudah dikira. Maka tidak ada masalah. Sekiranya kita qada solat fardu subuh dengan zuhur sahaja, manakala solat yang lain tak sempat nak qada, boleh ke Ustaz? Tengoklah kita tinggal solat apa. Kita tinggal solat apa, maka kita kena qada lah. Kalau kita tinggal isyak, takkan kita nak qada zuhur, isyak kita kena qada. Mana apa-apa solat yang kita tinggal, wajib kita qada. Tak boleh kira pilih-pilih ikut suka kita. Kan? Ustaz, macam mana kalau hati tersasul, mula-mula sebut maghrib tapi dah betul ke sebut isyak pula? Hati mana sebut? Saya sebut tadi. Hati tak sebut, hati tu ingatan kita. Kita mana boleh kita ingat dua benda sekali? Maghrib ke isyak, kena tahulah maghrib ke isyak hati kita. Kalau sebut mungkin tersasul, tapi hati tak tersasul. Hati kita mengetahui kita tu waktu apa. Begitu. Baik. Ustaz. Ya. Ustaz misal kata kita tengah baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, masa tu kita dalam hati dia, ya Allah Tuhanku terimalah ibadah aku. Boleh ke Ustaz masa tu? Boleh, tapi jangan dilafazkan. Kalau kita lafazkan, batal solat kita. Tapi dalam hati kita saja ingat macam tu, maka tidak batal sah solat kita. Mana boleh lah ya. Baik. Ada soalan dia kata, maknanya yang berpudah tak wajib buka pudah waktu solat kan Ustaz, sebab yang wajib sentuh tempat sujud adalah dahi. Ya, memang tak wajib tetapi makruh kalau dia pakai pudah. Sebab solat ini dia dituntut untuk buka muka dan juga tangan bagi orang perempuan. Orang perempuan dia ditutup semua kecuali muka. Kecuali kalaulah tempat itu ada menimbulkan fitnah, barulah dia boleh pakai pudah. Kalau tak boleh pakai pudah. Pakai pudah juga makruh. Walaupun solatnya sah, ya solat sah. Tapi makruh. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya Ustaz boleh? Ya. Okey, macam tadi kita nak sujud tu dahi kan, kita kena sejadah. Tetapi macam kalau kita pakai mask, hidung tu tak kena lah. Macam mana? Hidung itu adalah sunat, dia tidak wajib. Okey, jadi yang wajibnya adalah dahi. Tak kena langsung Assalamualaikum. Ya. Ustaz, Assalamualaikum. Saya mau tanya ya, saya mengikuti Ustaz mungkin ada tertinggal di mana kita harusnya mengangkat tangan semasa kita melafazkan takbiratul ihram. Terima kasih. Bukan tertinggal, itu tak masuk rukun, itu sunat. Kita bincang yang rukun.
Maksud saya kata kena faham dulu mana yang rukun, mana yang sunat. Angkat tangan itu sunat. Sunat kita tak bincang lagi. Kita bincang yang rukun dulu. Sebab tu saya sebut bahawa kadang-kadang bila jadi confused, tak faham mana rukun, mana sunat, akhirnya fokus pada sunat, tinggal yang rukun. Solat tak sah. Jadi kena bezakan mana rukun, mana yang sunat. Angkat tangan itu sunat. Memang kita tak bincang. Bukan saja tinggal, bukan tertinggal. Memang saja tinggal. Sebab apa? Sebab dia tak masuk dalam rukun. Yang kita bincang ni hanyalah rukun. So kena faham itu ya. Baik. Kalau sujud atas telekung makmum sebelah. Panjang besar je dia punya telekung dia. Sampai sujud atas ni. Maka tidak ada masalah pun. Sebab apa? Dia bukan ikut kita. Dia ikut orang sebelah. Yang tak boleh ni ikut kita. Bukan ikut orang sebelah. Baik. Kursus umrah perlu lah insyaAllah nanti kita buat kan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Solat tak pakai baju tak sah ke Ustaz? Kalau orang perempuan tak sah lah. Kan? Orang perempuan sah tak kalau tak pakai baju? Kan? Tak sah lah semua aurat. Laki-laki masih sah. Sebab apa? Aurat dia pusat dan lutut. Cuma tak beradab. Dia panggil tak beradab. Solat dia tak pakai baju. Makruh. Makruh bila tak pakai baju. Walaupun sah. Tapi orang perempuan memang tak sah lah. Sebab yang tanya ni orang perempuan. Maka tak sah lah kalau tak pakai baju. Kan? Kena pakai baju. Baik, satu. Tapi kalau dia pakai telekung, baju tak pakai. Tapi telekung pakai. Telekung dia sudah tutup dah. Semua sekali. Maka sah. Sebab apa? Asalkan dia tutup aurat. Asalkan tutup aurat. Bila tutup aurat ni tak kisah nak pakai macam mana pun. Kadang dia pakai telekung saja, tapi telekung tu pun memang betul tebal lah. Tak nampak warna kulit dah. Maka tak pakai baju pun tak apa. Asalkan tutup aurat. Baik. Ustaz, kalau angkat takbir tangan parah pinggang je. Saya sebut tadi benda ni benda sunat. Angkat tangan tu kemudian kita bincang. Yang tu menambahkan kebaikan saja, dia bukan melibatkan rukun. Yang sekarang ni kita cerita pasal rukun. Kita belum cerita lagi angkat takbir. Sebab angkat tangan takbir tu sunat. Ulang sekali lagi, ia adalah sunat. Sekarang ni kita fokus kepada yang rukun. Rukun yang wajib. Sebab yang rukun ni kalau tak buat, tak sah solat. Adapun yang sunat, kalau tak buat, masih lagi sah sunat. Baik. Kalau sujud, masa sujud tapak tangan atas telekung boleh ke? Boleh. Yang tak boleh tadi dahi saja. Dahi. Adapun kalau tapak tangan tak atas telekung, maka tidak ada masalah. Jika kita sujud, ibu jari sakit untuk nak tegak, bagaimana? Tak ada masalah. Ibu jari, dia tak syarat semua. Yang penting tangan kita itu, sebahagian besarnya sudah kena, sudah memadai. Kan? Kepala lutut lemah, sakit, so tangan turun dulu, kemudian lutut macam mana? Baik, yang tadi afdal kita sebut dari afdal turun lutut dulu. Tetapi kadang-kadang kita sakit atau badan besar, tak boleh nak tampung, kita turun tangan dulu, tak ada masalah kerana itu merupakan satu keperluan. Satu keperluan. Kerana kita tak mampu nak buat turun lutut dulu. Baik. Sekiranya melakukan jamak zuhur asar, tapi bila sampai rumah azan asar, perlu tak ulang solat asar? Jawapannya, kita tak perlu ulang solat kerana kita sudah tunaikan solat. Katakan kita nak balik Kuala Lumpur. Sampai dekat Sungai Buloh, kita masuk zuhur dah, kita solat zuhur dan asar sekali. Sampai rumah kita di Kuala Lumpur ni, ataupun sampai di Shah Alam, contoh rumah di Shah Alam, masih lagi waktu zuhur asar tak masuk lagi. Apakah kita kena perlu solat zuhur semula, asar semula? Tak perlu. Sebab kita, solat kita waktu kita musafir tadi sudah sah. Baik. Semasa rokok, orang perempuan kena rapatkan tangan ke dada kan? Kepit lah kita sebut. Perempuan kepit, laki-laki buka. Ustaz, bagi perempuan masa sujud, jari-jari kena rapat ya. Jari-jari ya, kita rapatkan jari masa sujud ya. Maksud saya cuma qada solat pada hari itu hanya subuh dan zuhur saja. Manakala hari lain saya qada solat lain pula. Tidaklah saya qada cukup 5 waktu setiap hari. Tengok kepada berapa solat yang ditinggalkan. Kalaulah dia tahu berapa solat ditinggalkan, dia kena cepat-cepat qada. Tapi kalau hak lama-lama dia pun tak tahu bilangan dia, tak apalah, kita buat satu sistem yang kita sendiri tentukan. Baik. Masa solat tak pakai baju, cuma pakai telekung, tapi telekung tak apa tebal, nampak warna kulit. Tak sah, jawapan dia tak sah. Sebab dia tidak dikira menutup aurat, sebab nampak warna kulit.
Tapi kalau pakai telekung yang tebal, walau tak pakai baju pun sah sebab dia menutup aurat. Baik, kita sambung seterusnya. Rukun yang ke-8. Duduk antara dua sujud dengan tamakninah. Duduk antara dua sujud. Dan perkara ini diwajibkan pada setiap rakaat berdasarkan hadis yang sebelum ni lah. Hadis yang banyak kali kita bincang, Nabi cerita tentang tamakninah tu. Jadi duduk dengan tamakninah kita sebut. Duduk antara dua sujud. Apa syarat dia? Syarat dia tujuan duduk semata-mata kerana ibadat. Bukan kerana tujuan lain, samalah dengan yang tadi ni, rokok, sujud dan sebagainya. Dan duduk itu tak terlalu lama sebab dia juga rukun yang pendek. Maknanya sekadar baca tasyahud. Ataupun kalau duduk tahiyat, duduk atau duduk sujud ni, panjang dia itu sekadar baca tasyahud. Walaupun dia baca Rabbil Ghafir itu pendek-pendek, pelan-pelan, lambat-lambat. Tapi jangan lama sangat. Itu. Dan duduk secara tamakninah. Itu duduk antara dua sujud adalah juga merupakan rukun. Seterusnya, duduk tasyahud akhir dengan tamakninah. Duduk tahiyat akhir lah. Duduk yang akhir. Sebab apa? Sebab masa tahiyat akhir tu mesti kena duduk. Itu rukun dia. Itu rukun dia. Jadi, duduk tu, macam mana duduk, itu sunat. Duduk tawaruk. Duduk iftirash. Dalam mazhab Syafi'i duduk tawaruk, duduk atas lantai, itu sunat. Tapi yang rukun dia apa? Yang rukunnya adalah duduk. Rukunnya adalah duduk. Adapun cara duduk ni ikut kemampuan kita. Kalau kita nak duduk yang terbaik, duduk tawaruk. Duduk tawaruk ni mana duduk atas lantai, kaki kita keluar. Macam kita duduk tahiyat akhir biasalah. Ataupun duduk iftirah. Iftirah ni macam kita duduk tahiyat awal. Boleh juga. Ataupun kalau sakit, duduk bersila. Boleh. Duduk bersila. Boleh. Jadi yang rukunnya adalah duduk. Cara duduk itu sunat. Tapi duduk itu wajib. Baik. Bagi yang mampu lah. Kemudian yang ke-10, rukun yang ke-10 adalah membaca tasyahud akhir ataupun kita panggil juga tahiyat akhir. Membaca tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Sampai habis. Sampai habis. Baik. Jadi maknanya tahiyat akhir tu sampai ke mana? Sampai ke mana tahiyat akhir tu? Tahiyat akhir ni dia termasuklah rukun qauli. Kita kena baca bagi betul. Sampai dekat tasyahud. Sebab tu dia panggil tasyahud juga. Sampai kat tasyahud itu rukun. Bermula dengan bacaan At-tahiyyatu lillah. Contohnya. Dia banyak riwayat tentang bacaan ni. Yang kita biasa baca At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Kita sebut bagi betul. Ada sabdu tu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu. Itu dia panggil bacaan tahiyat akhir. Bacaan tasyahud akhir. Dia serupa macam tahiyat awal lah. Tapi itulah. Tapi tahiyat awal itu sunat. Tapi ini wajib, rukun. Kena baca, kena sebut dengan betul. Sebab dia rukun qauli. Sebab kadang-kadang ada orang, dia tak ambil perhatian. Soal rukun qauli ni baca lebih kurangnya. Dengan baca tasyahud, tak kena dengan huruf dia. Maka tak sah tu sebab dia rukun. Jadi, antara perkara yang perlu diberi perhatian ketika mana kita baca tasyahud, yang pertama, kita mendengar bacaan sendiri. Kalau pendengaran baiklah, macam biasalah. Kalau pendengaran baik, kita dengar. Kemudian, kita baca tu ikut turutan. Dan tak boleh terpisah atau diam yang lama. Dia membatalkan tasyahud itu. Kan? Dan baca tasyahud ketika duduk. Kecuali uzur lah. Ikut mana baring ke apa. Tapi, kalau tak uzur, wajib baca tasyahud itu ketika duduk. Kan? Dan baca tasyahud dalam bahasa Arab. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Kena dalam bahasa Arab. Dan kena bagi perhatian kepada makhraj huruf dan juga syaddah kita sebut tadi. At-tahiyyah, ada sabdu-sabdu. Kalau diubah makhraj satu huruf atau dicuai satu syaddah,
maknanya menyebabkan makna berubah. Bila makna berubah, tasyahudnya batal. Bila tasyahudnya batal, solatnya juga turut batal. Baik. Jadi itu bacaan tasyahud, dia adalah termasuk dalam rukun qauli. Baik. Seterusnya adalah yang ke-11, berselawat kepada Nabi SAW pada tasyahud akhir. Jadi kewajipan kita yang menjadi rukun juga kepada kita dalam rukun salat, hendaklah berselawat kepada Nabi sebelum bagi salam. Iaitu bila mana kita selesai baca tasyahud akhir sampai dekat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lepas tu wajib untuk kita berselawat. Sebab apa? Sebab Allah berfirman dalam Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata Allah, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, memberi penghormatan dan kebaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Jadi para ulama sepakat menyatakan bahawa ayat itu menunjukkan selawat wajib, tapi wajibnya dalam solat. Tapi di luar solat tidak wajib. Jadi ayat tadi menyatakan, ayat Quran itu menyatakan, wahai orang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi, maknanya perintah itu dalam solat. Itu yang wajib. Adapun di luar solat adalah sunat. Dan juga berdasarkan apa yang telah dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi orang tanya, Nabi selawat macam mana? Ada selawat pada Nabi sendiri? Iyalah, sebab itu merupakan rukun. Maka Nabi pun selawat yang sama, walaupun terhadap Nabi sendiri. Kan? Jadi maknanya, selesai daripada kita tasyahud tadi, lepas at-tahiyat sampai dekat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka sekurang-kurangnya kita selawat. Sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad. Itu sekurang-kurangnya. Kat situ dah sah dah. Situ pun dah sah dah. Maknanya kalau kita sakit perut kan, sampai ke Allahumma salli ala Muhammad, kita bagi salam pun dah sah dah. Sebab apa? Kita sudah menepati rukun solat, iaitu selawat pada Nabi. Walaupun sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad. Tetapi seelok-eloknya kita laksanakan selawat Ibrahimiyah ni sunat. Selawat Ibrahimiyah ni selawat yang lengkap lah. Itu sunat sebagaimana yang kita baca masa tahiyat akhir itulah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sebagaimana yang kita baca itu adalah sunat. Tetapi sekurang-kurangnya selawat itu Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Jadi syarat selawat sama dengan rukun qauli yang lain. Kita dengar dengan telinga sendiri. Dengar dengan telinga sendiri. Selawat dalam bahasa Arab. Dan mengikut turutan dia lah. Jangan selawat dulu baru tasyahud. Dia kena tasyahud, barulah selawat. Baik, kita pergi rukun yang ke-12. Membaca salam, mengucapkan salam yang pertama. Sebab yang kedua tu bukan dia dah. Itu tak masuk rukun dah. Jadi, orang yang solat ni, dia kena sebut Assalamualaikum warahmatullahi, sampai dia berpaling ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Hak wajib tu sebut tu. Hak paling tu sunat. Berdasarkan hadis Nabi, Nabi kata, tahliluha taslim. Maknanya, pengakhirannya adalah dengan bagi salam. Sekurang-kurang lafaz salam, paling kurang Assalamualaikum. Itu paling kurang. Assalamualaikum. Sah dah solat dia. Tapi yang sebaik-baiknya, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu sebaik-baiknya. Bagi dua kali. Sekali ke belah kanan, sekali belah kiri. Tapi yang wajib, yang rukun tu hak sebut tu. Hak sebut tu adalah wajib. Berpaling ke kanan tu sunat, berpaling ke kiri juga adalah sunat. Sebab berdasarkan sahabat Sa'ad menyatakan, dia kata, kuntu ara Rasulullah SAW yusallim an yaminihi wa an yasari hatta ara bayadha khaddihi. Dia kata, aku tengok Nabi ucap salam ke kanan dan ke kiri sampai nampak ni putih pipi mana Nabi salam tu, pusing tu orang belakang nampak putih pipi Nabi. Tu pusing. Jadi itu adalah sunat. Tapi yang wajibnya adalah sebutan Assalamualaikum warahmatullahi itu. Baik. Jadi itu rukun. Dan yang ke-13-nya apa? Yang ke-13 adalah tertib
mengikut urutan dalam mengerjakan rukun-rukun tersebut. Maknanya tertib solat bermula dengan niat, takbiratul ihram, kemudian baca Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud dan seterusnya. Jadi solat itu akan jadi batal kalau dia terbalik kan. Dia sujud dulu baru rukuk ke apa. Maknanya dia tak ikut susunan. Maka ianya adalah batal. Maka ia adalah sesuatu yang perlu untuk tertib dalam solat. Baik, itu adalah rukun solat. 13 rukun solat. Sebelum kita nak berpindah kepada sunat-sunat solat. Itulah rukun solat. Baik, sekarang saya buka soalan lah sebelum kita nak berehat. Ke 10 kita rehat. Ada soalan nak tanya? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak tanya tentang bagi salam tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Nak tanya kedudukan tu. Assalamualaikum tu kat tengah. Waalaikumsalam tu masih kat tengah atau bila kita paling ke tepi? Baik, sebenarnya bab paling itu adalah sunat. Bila mana kita sebut Assalamualaikum warahmatullahi, sudah memadai. Tetapi sunat untuk kita seiringan Assalamualaikum warahmatullahi, kita pusing. Assalamualaikum warahmatullahi, pusing ke kanan. Itu sunat. So tak ada masalah lah. Kalau terkurang, terlajak, pusing tu, terlebih terkurang, itu tak ada masalah. Sebab paling itu adalah sunat. Tetapi pastikan sebutan tu betul. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang rukun. Disebut sebagai rukun qauli. Okey, terima kasih. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Ustaz, saya ni ada masalah. Saya tak boleh sujud sebab kaki saya tu bila letak kat tikar tu dia akan sakit. Saya takkan boleh bangun dah. Jadi setakat mana yang saya boleh bongkok untuk sujud tu? Tak boleh sujud. Tak boleh Ustaz sebab saya jatuh. Solat berdiri boleh. Solat berdiri. Setiap kali rakaat tu saya berdiri. Tapi sujud memang saya tak boleh. Bila saya cuba, saya akan tergolek Ustaz. Sakit. Sujud sekadar yang mampu. Mana duduk atas kursi dah maksudnya? Maknanya saya memang bukan macam rokok tu Ustaz. Baik, sekarang ni duduk bawah boleh? Tak boleh Ustaz. Bila saya dah duduk, saya tak boleh bangun. Kalau kat bawah. Mana duduk atas kursi lah maksudnya. Duduk atas kerusi. Tapi bila solat berdiri macam biasa. Masa nak turun bawah tu duduk atas kursi dan tunduk sekadar yang mampu daripada atas kursi, sudah memadai. Oh, saya kena duduk dulu baru sujud? Ayalah, duduklah sujud. Oh, ada orang kata tak boleh duduk. Dia kata rukuk tu sikit, lepas tu bila sujud tu ke bawah sikit lagi dia kata. Itu kalau kita tak duduk langsung, kita solat secara berdiri daripada mula sampai habis. Kalau kita solat secara berdiri daripada mula sampai habis, macam tu lah. Rukuk dan sujud lebih sikit daripada rukuk. Tetapi kalau kita boleh duduk, maka kita sujudlah kadang kita duduk. Untuk merendahkan badan kita. Okey? Baik, jadi masa sujud sebahagian tapak tangan atas telekung. Saya sebut tadi tapak tangan tidak ada masalah. Kemudian saya nak tanya masa kita takbiratul ihram, kita niat solat serentak dengan takbir atau kita boleh niat solat kemudian baru angkat takbir. Dia masa kita takbiratul ihram itulah mesti ada niat waktu itu. Sebab ta'rif niat itu adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Melakukan kehendak sesuatu diikuti dengan perbuatan. So perbuatan itu masa kita buat yang mula-mula tu, waktu tu kena ada niat. Macam juga ambil wuduk. Mula-mula rukun tu masa buka, masa tu kita kena ada niat. Itu. Lain soalan? Okey Ustaz. Puan Samsiah angkat tangan nak jawab soalan? Nak jawab soalan. Sila tanya soalan. Puan Samsiah? Tersalah tekan. Okey. Puan Nur Razak? Assalamualaikum. Tadi dah soal apa ni, lupa turunkan. Okey. Puan Khatibah. Saya nak tanya kalau
rukun kauli tu kan tiba-tiba kita terlupa. Macam mana nak buat tu? Rukun qauli. Kalau terlupa memang tidak sah. Pasal terus kena buat semula lah. Kena Kita kena sembahyang ingat. semula. Kita kena ingat. Kita kena. Tak ingat sampai lama tak ingat. Macam at-tahiyatul tu kan tiba-tiba macam tak ingat macam tu. Tak ingat maka tidak sah sebab merupakan rukun. Oh, okey. Terima kasih Ustaz. Kita kena buat semula. Kita kena buat semula. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Ada soalan lagi? Ya. Ustaz, saya nak tanya lah, hari tu saya ada belajar, dia kata kalau kita sedang rukuk atau sujud, tiba-tiba kita teringat kita belum baca Fatihah, kita tak perlu batalkan solat tu, kita cuma naik semula dan ulang baca Fatihah, tak payah batalkan solat ya Ustaz? Ya, kita tak perlu batalkan solat, kita kembali kepada tengah rukuk, kita tak ingat tak baca Fatihah, tapi tak logik sebenarnya. Kadang-kadang saya takut benda tu was-was. Tapi kalau betul-betul dia tak baca, memang dia kena patah balik untuk baca, dia dah rukuk semula. Tetapi saya rasa benda tu kadang-kadang tak logik sebab apa kita hari solat. Mestilah kita baca kan. Tapi kadang-kadang penyakit was-was itu mengganggu kita. Maka kita jangan, kita abaikanlah. Jangan ikut sangat penyakit was-was tu. Tapi kalau betul-betul memang kita tak baca, memang kita kena patah balik lah. Kita tak perlu batalkan solat, kita patah balik je, kita baca dan kita kembali solat je biasa. Ya, sebab kalau kita baca iftitah tu, kita ingat macam dah lama dah kita dah baca sekali kan. Sekali kita antara ingat dan tak ingat, lebih baik kita ambil pendekatan, kita dah baca Ustaz. Kalau kita baca iftitah saja memang kita kena ni baliklah. Tapi kebiasaannya kita baca. Kan dia mari ragu, was-was tu kita jangan ikut sangat. Al-yaqin la yuzalu bisyak, keyakinan kita tidak dihapuskan dengan syak wasangka. Kecuali memang confirm kita tahu memang tak baca. Memang kita tahu memang kita tak baca. Itu barulah kita patah balik untuk baca. Yang lain soalan? Assalamualaikum Ustaz. Katakan kita baca Al-Fatihah tapi kita kurang menghayati, bolehkah kita ulang balik Al-Fatihah tu? Tidak, cukup memadai. Sebab kalau kita kurang menghayati, nanti rakaat kedua ada lagi, rakaat tiga ada lagi. Sebab kalau kita nak ulang balik sekali kalau kita ulang pun sama juga. Kita rasa tak puas, kita ulang lagi. Lagi 10 kali ulang. Tak, selalunya kita pertama kali mungkin kita tidak berapa Sekali aja. Baca tak boleh ya Ustaz? Tak Adakah tak sah kalau kita berulangkan dia Ustaz? Makruh. Okey. Jadi maksudnya kalau macam tu, kalau kita sembahyang kita tak puas hati, lagilah kita tak boleh mengulangkan sembahyang tu kan? Tak boleh. Kita the next solat itu kita ulang. The next solat kita buat yang terbaik. Kalau kita tak puas hati, katakan kita ulang. Lagi 10 kali kita ulang. Tu tak puas hati situ. Jadi was-was. Ustaz, jadi maksudnya makruh Ustaz. Makruh. Tapi tak haram kan Ustaz? Makruh tak dapat pahala. Rugi tak? Baik tak. Saya ulang sebab kalau makruh tak dapat pahala. Tapi kalau kita ulang, lepas itu kita buat yang terbaik. Maknanya kita lagi dapat pahala. Tetap makruh. Ulang tu makruh. Oh, okey. Terima kasih Ustaz. Ustaz, saya nak tambah. Maknanya yang tadi kalau katakan kita ulang tu disebabkan makhraj, kita tersedar yang kita... Itu boleh. Itu memang kena ulang. Kalau sebabkan kita sebut tak betul, memang kita kena ulang balik. Sebab itu nak membetulkan bacaan. Okey, baik Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, saya nak tanya tapi bukan solat wajib ni, saya solat sunat witir. Saya solat sunat witir 2 rakaat. Lepas itu saya tersembang dengan orang sebelah. Lepas itu saya teringat saya semayang balik tambah 1 sunat witir. Boleh tak Ustaz? Boleh. Terima kasih Ustaz. Saya susah hati lah. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya solat solat zuhur dengan asar. Kalau senyap tu, macam mana solat macam as a makmum tu macam mana ya? Nak kena ikut imam ke macam mana? Tak perlu. Sebab kita tak tahu imam baca macam mana, maka kita terus baca. Kita tak perlu. Kita hanya ikut perbuatan fi'li saja. Tak perlu tunggu imam habis baca Fatihah sebab kita pun tak tahu dia baca Fatihah macam mana. Kan? Lain soalan? Baik, dalam soalan sini ada. Puan Hamisah, angkat tangan. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam.
Ni nak tanya yang bab ulang Fatihah tadi, dia tak yakin. Lepas tu kita kena buat sujud sahwi tak? Tak perlu. Tak perlu. Okey, terima kasih. Dia ada soalan, dia kata jika terlintas nak berhenti solat tapi lepas tu kita tak ada berhenti teruskan solat. Kalau kita jazam untuk berhenti solat, memang batal solat kita. Kalau terlintas was-was tu jangan duk layan, itu was-was. Tapi kalau kita jazam, contohnya kalau kawan aku telefon tadi aku nak berhenti, itu memang batal solat kita. Sebab niat itu kena jazam. Ustaz, kedudukan kaki jika tak dapat nak tegakkan semasa dalam tahiyat awal, apa hukumnya? Saya sebut tadi bahawa cara duduk itu adalah sunat. Jadi maknanya tak tegak kaki itu sunat lah. Dia tak boleh nak tegak, tak ada masalah. Kan, tak ada masalah. Jadi duduk itu, duduk tahiyat akhir itu wajib. Tapi cara duduk tu, tegak kaki, tak tegak kaki, itu lebih kepada keelokkan. Keelokkan tegak kaki lah, sama duduk tawaruk kan. Keelokkan, tapi kalau tak mampu, tak ada masalah. Yang wajibnya adalah duduk tu. Assalamualaikum Ustaz. Ya, aku salah. Kalau bila kita sujud, kalau dulukan tangan pada lutut, okey tak Ustaz? Sunat dulukan lutut daripada tangan, itu sunat. Tapi kalau kita tak mampu, contoh badan berat ke ataupun sakit ke, boleh dahulukan tangan daripada lutut. Tapi kalau ikut, kalau kita mampu, sunat kita dahulukan lutut daripada tangan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Nak tanya bila bagi salam tu kan, kan macam orang dulu dia Assalamualaikum macam tu. Ada tak efek kita punya solat tu? Patutnya Assalamualaikum. Sekurang-kurangnya Assalamualaikum lah. Itu sekurang-kurangnya. Dia KOM bukan KUM macam tu. Dia mana ada KUM, KOM? Dia kaf mim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak apa. Kum tu tak apa. Sama tak je. apa. Ustaz, tu belajar Arab dengan Melayu tu, yang kum dengan kum tu. Tak apa kan? Tak apa ya. Sempat bagi salam yang pertama, tak sempat bagi salam kedua sebab batal wuduk, batal tak solat. Tak batal sebab apa? Sebab salam yang bagi salam Assalamualaikum yang pertama tu sudah menyelesaikan dia daripada solat. Yang tambahan itu adalah sunat. Jadi dia batal wuduk lepas bagi salam yang pertama, maka solatnya sudah sah. Tetapi kalau dia sebelum bagi salam yang pertama tiba-tiba batal solat, baru batal wuduk, maka barulah batal solat. Itu keadaan. Okey, kita berhenti rehat dulu insya-Allah. Nanti kita akan sambung selepas kita rehat nanti. Rehat 15 minit insya-Allah. Dah 2 jam dah kita bersiaran ni. Kita rehat 15 minit. Nanti kita akan sambung selepas rehat nanti insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik, kita berhenti.